Okay, hello gang Myvi MG3. Okay, ni bukan video DIY lah, tapi this is more for informational video Topik hari ni saya nak bincang pasal amplifier. Sebab saya perasan ramai yang nak upgrade sound system diorang. Okay, diorang nak pasang amp lah, nak pasang speaker lah, pasang woofer lah, apalah kan. Tapi banyak persoalanan yang ditanya, amp apa yang paling bagus? Macam mana nak beli amplifier? Apa yang perlu diketahui sebelum nak beli amplifier? So, saya nak bagi tahu satu isu lah, okay? Kalau you nak beli amplifier, okay, you kena buat survey dulu. Alright? And one more mistake yang saya selalu perasan orang buat kan, okay? Okay, ni amplifier saya tunjuk lah, okay? Nampak tak nombor atas ni? 1000 watt. Okay? Tak semestinya dia 1000 watt or watt apalah kan, 1000 watt kan. Dia tak bagi 1000 watt continuously tau. Okay? 1000 watt tu dia just a peak power figure. Maksud dia kan, peak power tu dia naik, dia stay kat sana kejap, and then dia turun balik. So that yang peak yang paling tinggi itulah dia akan bagi dekat atas amplifier dengan nombor ridiculous dia itulah. Okay, let me give you an example lah. Okay, ini waveform okay, ini waveform. Ini kita panggil peak power atas ni. So dia akan measure berapa current dia and berapa peak dia pergi. Okay, ini kita panggil peak. Nampak lah. Okay, ini kita panggil peak power. So now, habis tu kenapa dia orang advertise macam tu, 1000 watt kan? Biasalah, kalau orang yang tak kenal pasal electrical wavelength semua, dia tengok 1000 watt ni, uish, power lah, 1000 watt ni banyak ni, boleh apa, sampai bergegar-gegar lah pintu lah apa kan. Padahal tidak. Okay, ini peak power saja. Yang kita perlu tengok apa yang penting is RMS, root mean square. Pasti anda pernah tengok kan RMS ni apa kan. Okay, let me explain what is RMS. RMS ni, okay, let's put a graph. Okay, so they rated let's say lah, ini saya bagi example lah, 180 watt. Okay, so 180 watt ni dia punya wave dia macam ni. Okay, dia constant saja tau. Dia constant macam ni, nampak? Dia constant tapi dia tak pergi peak lagi. Dia takkan pergi peak. Okay, so maksudnya inilah watt atau power yang dia boleh bagi you continuously without any clipping atau distortion. So ini yang anda perlu tengok lah, RMS berapa. Lagi dia akan categorize RMS ada banyak. Okay, so RMS. Okay, kita tengok dia ada 2 ohm, dia ada 4 ohm, dia ada 8 ohm. Okay, ini output dia. Ini untuk speaker lah biasanya. So ohm ni resistant So lagi banyak resistant, lagi kurang dia punya RMS. RMS power dia akan kurang. So 180 yang paling maksimum ni, dia untuk 2 ohm. So 150 untuk 4 ohm, 120 untuk 8 ohm. So macam tu lah cara dia kita nak tengok power rating and all lah. Okay, jom kita physically tengok apa yang amplifier ni kebanyakan kita ada lah. Okay, ni thumbnail lah, boleh bagi thumbnail. Okay, cun. Sekarang kita kena tengok you nak beli amplifier ni untuk apa. Okay, what is your target? Okay, you nak pasang untuk speaker ke, atau you nak bagi subwoofer? Okay, amplifier ni dia ada 2. Okay, one is monoblock, another one is general amplifier macam ni lah, channel amplifier. Biasanya monoblock dia untuk subwoofer saja.
Sebab output dia untuk satu. Nama pun mono kan. Dia untuk satu saja. So that is for your subwoofer. Untuk channel amplifier, dia pelik sikit. Okay. Dia output dia banyak. Kalau you tengok kat sini okay, ini output dia. So kita ada 4 output. So kita boleh bagi 4 speaker masuk dekat sini lah. So itu advantage 4 channel. Tapi untuk subwoofer, dia tak berapa, dia kurang lah. Dia punya power kurang. So kalau you betul-betul nak bantai, you nak bass kuat kan, I suggest you pergi ambil monoblock. Kalau you under budget, ini pun boleh juga. Sebab saya pun pakai ni untuk subwoofer. Tapi saya pakai ni untuk subwoofer saja. Saya tak connect speaker saya dekat amplifier ni. Okay, ataupun dia ada cara lain. Okay, kita dah cakap pasal monoblock kan. Sekarang saya nak pergi amplifier. So amplifier ni ada banyak Dia ada 2 channel. 2 channel, ada 4 channel, ada 5 channel. So beza dia channel ni kan. Okay, nampak ni. Kalau 2 channel, 2 macam ni je nampak. Okay, which is your left and right. Kalau 4 channel, ada 4. But kalau you beli 2 channel and you nak pasang subwoofer, boleh. Itu kita panggil bridging. So bridging ni kan, okay, bridging saya ajar sikit. Okay, alah bundek tak keluar. Okay lah, let's say kita buat bridging kan. Bridging, satu output dari sini, okay, satu dari sini, lagi satu wire dari sini. So apa function bridging ni? Okay, bridging ni let's say satu channel dia boleh bagi 60 watt RMS. Kalau saya bridge dari channel A and channel B macam ni, positif dari A channel, negatif dari B channel, RMS saya akan jadi 120. Okay, dia akan share output load dia kepada satu speaker. So sama juga, kalau 4 channel, you boleh jadikan dia 3 channel. So let's say you nak pasang speaker depan ni, 2 speaker and 1 subwoofer belakang. So macam mana nak buat? 2 channel masuk sini, left, right, and then you ambil subwoofer lah dari satu channel saja. So dia boleh lagi, how to say, versatile lah. Okay, lagi satu, power rating. Okay, tadi saya dah explain kan power rating macam mana, RMS macam mana kan. So itulah you kena ambil perhatian. Tak semestinya dia 3000 watt ke 5000 watt ke, dia tak kisah. Apa yang you kena fahamkan is RMS. Berapa root mean square dia boleh supply. Okay, lagi satu is okay, macam mana nak tengok RMS. Okay, saya bagi contoh Okay, sekarang sini saya ada satu speaker. This is JVL Coax lah. Okay, you tengok tak? Biasanya you tengok, you beli speaker, okay, dia akan letak nombor bodoh ni kat depan, 3000 watt peak power. Tapi saya dah explain tadi kan what is peak power. Dia kejap je dia boleh bagi power ni, lepas tu dia akan distort lah. So what you have to see, 30 watt RMS. Okay, 30 watt RMS. Okay, now 30 watt RMS. So macam mana nak bagi dia 30 watt RMS? Boleh je, you kena buat apa, tengok manual amplifier ni. Ni wajib you orang kena tengok tau. Jangan beli je lepas tu buat bodoh kan. Okay, saya tunjukkan mana dia punya spesifikasi. Ini bahasa apa ni? Haram jadah. Okay, sekejap. Tengok ni, 4 channel output. Okay, nominal input. Okay, sekarang kita ada 40 watt. So apa dia maksudkan 4 channel output ni? Okay, ini 4 channel sekarang. Kalau saya letak 4 speaker dari semua channel, okay, saya dah maximize dekat sini kan. Saya dah connect speaker depan, belakang kan. So output yang amplifier ni bagi adalah 60 atau 40 watt RMS sahaja. Okay, kurang kan? Tapi
Ini yang saya cakap you kena pentingkan ini, RMS. Okay, tadi kita dah cakap pasal bridging kan. Okay, bridging tengok. Kalau saya ambil dua channel, okay, let's say A and B. Saya masuk negatif kat sini, saya ambil positif kat sini. So kita dapat power berapa? 190 atau 130. Ni different Saya punya A6704. Ni model lain tapi dia share same manual. Okay, and then kalau samalah 3 channel. Channel B dia tengok lain. Voltage dia lain lagi satu, masa you beli M, tengok amplifier punya features dia macam mana. Features amplifier dia apa. So ni output dia lah. So kita pergi features pula. Alright. Okay, ini features dia. Okay, semua M kebanyakan dia ada high filter dengan low pass, high pass filter and low pass filter. Apa beza high pass filter dengan low pass filter? High pass ni bunyi tajam. Bunyi tajam dia boleh dengar. That is high pass. So dia akan filter low pass punya frekuensi. What is low pass frequency? Low pass frequency biasanya bass. Dia frekuensi dia rendah. So kalau saya nak lukis frekuensi kan. Okay, ni contoh lah. Ini high frequency. Okay, ini low frequency. So this is bass lah. Frequency lah. So you dengar bunyi suara instrumen, vokal, dia lagi apa? Dia lagi terang lah bunyi dia. Lagi sharp lah bunyi dia. Okay, lagi satu features yang you kena tengok is bass boost. Okay, so you boleh maximize your bass output dengan bass boost lah. So you nak bass dia rendah ke, in between ke, 12 dB ke, kan? Okay, one thing about benda ni kan, ni kena hati-hati sikit tau masa you main bass boost ni. Okay, why? Sebab sekarang you dah tinggikan bass dia kan. So you punya wavelength dia akan lari tau. So let's say 6 dB macam ni. Okay, tapi kalau you dah masuk 12 dB, dia akan bertambah lagi panjang. Okay, so what happens kalau you dah terlebih, dia akan clipping. Okay, dia akan pergi clipping. Clipping ni macam distortion lah. Daripada wave you bulat macam ni kan, dia akan jadi macam ni. Dia jadi petak, dia turun bawah. Jadi petak, turun bawah. So dia tak jadi waveform macam ni So aku harap video ni membantu korang untuk choose amplifier korang. Always remember, jangan pilih peak power Always go for RMS value. You tengok berapa RMS you dapat. Kalau subwoofer you, let's say peak power dia 2400, tapi RMS dia 500 sahaja. So you dah tahu value subwoofer you, RMS dia 500. Without damaging the speaker, kita boleh bantai dia 500 RMS sahaja. So you nak beli M, you buat survey dulu. Lepas tu you baca dekat RMS dia berapa. Single channel berapa RMS dia bagi, dual channel berapa RMS dia bagi. Biasa kalau macam ni, amplifier saya pakai ni untuk subwoofer saja, saya akan pakai single channel saja. So I will see the single channel value. And then you kena tengok resistance value untuk speaker you. Dia berapa ohm? 2 ohm ke, 4 ohm ke, 8 ohm. Biasa subwoofer yang bagus-bagus punya 4 ohm atau 2 ohm. So kalau you dapat 2 ohm, you tengok dekat website mana-mana amplifier you nak beli, tengok specification dia. 2 ohm single channel, berapa RMS dia bagi. Kalau let's say speaker you 500 RMS and amplifier RMS you 600, okay, cun, bagus. Jangan risau, amplifier boleh lebih tinggi daripada RMS speaker. You boleh adjust kat gain nanti, no problem. So apa-apa soalan you boleh tanyalah dekat saya. You WhatsApp saya, you Facebook message saya ke apa ke, atau you boleh komen kat bawah, no problem. I'm willing to help you all. So itulah function community MyWe ni lah. Kita sama-sama tolong antara kita lah kan. So tolong subscribe, tolong like,
and komen sikit lah. Terima kasih.